apa masalah sangat kan, just few inches, maybe berapa sentimeter, tak efek banyak. Tapi sebenarnya budak ni membesar tak cukup nutrients, tak cukup makanan yang sepatutnya dia makan dan sebagainya. Dia sebenarnya efek juga perkembangan kognitif otak budak ni. So dia bukan hanya rendah, tak cukup berat, tak cukup tinggi secara fizikal, tapi dia orang boleh detect juga IQ count dia akan rendah, capability dia untuk berfikir, dan some budak-budak ni adalah sampai motor skills pun tak cukup develop sebab dia tak cukup nutrients yang dia perlu. So apa berlaku? Scientifically proven, banyak research tunjuk apabila diorang ni terus membesar dalam environment yang menyebabkan diorang terbantut ni, diorang akan ada masalah untuk belajar di sekolah dan kemudian tak boleh bekerja secara optimum, dan diorang ni kemudian akan mengalami kesukaran dalam hidup dari sudut ekonomi dan juga dari sudut decision making sebab diorang tak cukup develop, mature, tak cukup matang untuk berfikir secara optimum. Kognitif ni kebolehan otak melakukan sesuatu mengikut tahap perkembangan dia. Contoh umur setahun patutnya dah boleh buat A, B, C, tapi budak-budak yang terbantut dia tak boleh buat, maybe dia boleh buat A je, B dengan C tak boleh. Dia macam Lego blocks kita susun, sepatutnya budak-budak ni dah sampai 10 tingkat ni. So budak terbantut ni dia mungkin akan sampai 8 je atau sampai 7 je. Dan kenapa orang indicate dia orang boleh mengalami kesukaran pada masa depan tu? Sebab apabila otak kita tak cukup berkembang disebabkan tak cukup nutrients ni, makanan-makanan yang berzat ni, dia ada beberapa kebolehan dan keupayaan skill otak ni yang apabila dia tak berkembang cukup, dia tak boleh buat. Contohnya dia tak boleh nak mengira dengan baik, dia tak boleh fokus, capability dia untuk memberikan perhatian rendah. Dan sebenarnya budak-budak yang bantut ni, antara risiko yang paling besar selain dia orang tak boleh berfikir dengan baik dan bekerja tu, tak boleh nak fokus kat kelas, adalah dia orang senang kena penyakit. So antibody dia pun tak kuat, dia selalu jatuh sakit, dan itu pun menyumbang kepada dia lebih banyak masalah nak cope dengan life lepas dia orang dewasa. Ada orang tanya, kalau budak tu maybe ketinggian dia cukup lepas semua ukuran sentimeter yang standard tadi tu, tapi mungkin dia punya perkembangan otak tak cukup form. Kalau kita tengok pelbagai kes yang ada hari ini dalam kalangan budak-budak, ada je ramai budak-budak yang dari sudut fizikal dia cukup, dari sudut perkembangan tinggi dia, berat dia, ukur lilit kepala, tapi mungkin ada faktor-faktor lain selain daripada makanan sahaja yang menyebabkan kebolehan dia punya motor skill, tangan bergerak, panjat, tulis, and then dia punya kebolehan untuk bercakap, kebolehan dia untuk mewujudkan hubungan sosial dengan orang, itu juga boleh berlaku walaupun dia tak terbantut dari sudut fizikal, tapi dari masalah-masalah lain. So possible tak? Possible. Ya, secara umumnya kebantutan fizikal ni lebih senang di measure dan lebih senang diukur dengan perkembangan lain yang melibatkan otak dia, motor skill dia tu. Tapi kalau dia tak terbantut dari sudut fizikal, lagi susah nak tahu sebenarnya ada tak masalah lain yang berlaku pada budak tu. Possible tak budak tu terbantut tapi dia punya capability, kebolehan dia berfikir, kebolehan dia belajar, motor skill dia semua sebenarnya sepas budak yang terbantut? Kebanyakan pakar kata very unlikely, sangat susah nak dapat that kind of achievement. Kalaupun ada, kadang-kadang netizen pun komen, ya aku pun masa kecil minum susu pekat manis, aku pandai aja exam. Probably kalau dia tak minum susu pekat manis, dia minum susu ibu, dia akan lagi pandai. Dia akan lagi cemerlang dan lagi functional lah, sehat dan sebagainya. So itu reverse dia lah. Tapi kebanyakan pakar memang dia memberikan satu template yang mana kalau dia terbantut, dia sangat berisiko untuk mengalami kebantutan dalam sudut lain, dari sudut kognitif, otak dan juga motor skill.